Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita sama-sama buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, Alhamdulillah. Pertama sekali, sama-sama kita bersyukur kerana malam ini buat sekian kalinya kita dapat sama-sama berkumpul di aplikasi ini untuk sama-sama kita menimba ilmu, mencari ilmu uh, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada bab nifas. Okay, tapi sebelum itu, uh, uh, sekadar makluman, Ana sekarang ni berada di kampung. So, kalau ada, sebab kampung kan dia punya tempat dia kan tak, dia ada limited tempat dia. Kalau ada bunyi-bunyi ke apa, bunyi budak main ke, bunyi apa-apa ke, minta maaf lah, maafkan lah. Sebab budak-budak kan tak boleh lari. Okay, lepas tu, macam biasa juga, kalau sepanjang sesi ni ada tak jelas ke, tiba-tiba suara tak jelas, tak kuat, tak dengar dan sebagainya, boleh terus bagi kita tahu kat chat. Dan seperti biasa juga ada, kalau ada sebarang soalan, pertanyaan ke apa sepanjang sesi ini, insya-Allah boleh ditanyakan terus di chat. Insya-Allah pada akhir sesi nanti kita akan cuba jawab sama-sama insya-Allah. Kalau Ana tak dapat jawab, rakan-rakan Lala kat sini boleh bantu insya-Allah. Okey. Jadi hari ini kita akan masuk tentang nifas. So pada 2 hari yang lepas, kita ambil masa 2 hari untuk kita menghabiskan perbincangan asas tentang haid, tentang rumus-rumus dia, syarat-syarat apakah itu haid, lepas tu istihadah untuk haid ni bagaimana dan semuanya. Okey. Maka pada hari ini kita akan menceritakan tentang nifas pula. Okey. Jadi insya-Allah first kita mulakan bacaan kitab terlebih dahulu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وجعلنا من المخلصين بقراءته آمين. أقل اللفاس start daripada aqallul lifas. Aqallul lifasi, sekurang-kurang lifas itu, bajjatul. Sekurang-kurang lifas ni macam mana? Bajjatul, setitis. Setitis darah. Ataupun boleh juga kita terjemah ni sebagai lahzah. Sekejap je. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya tempoh nifas ini, arba'una yawman, 40 hari. 40 hari. Kemudian wa aktsaruhu, dan paling banyak, maksimum tempoh nifas ini, sittuna yawman, 60 hari. Okey. Jadi sekurang-kurang nifas bajjah, setitis ataupun lahzah, sekejap je. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya 40 hari. Dan wa aktsaruhu, paling banyak maksimum tempohnya ialah 60 hari. Okey. Jadi untuk apa yang kita dah bacakan pada hari ini ialah kaedah umum untuk nifas. Kaedah umum. Jadi sebelum ni, kalau siapa yang datang hadir pada kelas haid, kita dah belajar. Kaedah umum dia tak sama dengan rumus. Dia tak sama dengan rumus asas. Kaedah umum ni hanya diterangkan nifas secara umum. Dia tak bagi tahu exactly sebenarnya nifas ini macam mana dan apa. Dia tak bagi tahu. Kaedah umum ni dibagi tahu umum macam tu je. Cukup ke kita belajar untuk kita ketahui kaedah umum ni untuk memahami nifas? Jawapannya tidak cukup. Tak cukup. Yang ini bagi ni, yang Musonif bagi ni, dia umum je. Kalau kita tak boleh nak kata kita faham lagi tentang nifas. Kita tak boleh kata kita tak faham lagi tentang nifas. Sama juga kes dia macam haid sebelum ni kita dah belajar kan. Yang di atas-atas tu, yang apa yang Musonif tuliskan di atas tu, semua tu, itu semua ialah kaedah umum sahaja. Tapi haid, adapun haid dia punya rumus asas dia. Dia ada rumus. Tak tahu haid dia macam mana dan macam mana. Begitu juga untuk nifas pada hari ini, apa yang diberitahu Musonif di sini adalah kaedah umum. Tapi tak cukup lagi untuk kita betul-betul memahami nifas. Okey. Jadi hari ini insya-Allah Ana akan terangkan tentang nifas. Rumus nifas ni apa? Maksudnya apa benda yang perlu ada untuk menjadikan, untuk kita confirmkan darah itu ialah
darah nifas. Macam tu. Okay, jadi apa yang Alah cakap ni dia tak ada, tidak ditulis di dalam kitab. Tidak ditulis dalam kitab. Jadi boleh sediakan pen dan kertas. Boleh sediakan pen dan kertas. Boleh catat. Jadi sekadar peringatan lah. Sekadar peringatan lah. Mempelajari tentang haid dan nifas ini wajib hukum dia. Tak kisahlah sama ada dia lelaki ataupun perempuan lah. Wajib hukum dia untuk kita belajar. Kepada lelaki yang punya keinginan untuk kahwin, tak kisahlah dia still single ke ataupun available kan. Tengah cari pasangan ke apa kan. Kalau dia punya keinginan untuk kahwin, maka wajiblah dia untuk belajar. Apatah lagi perempuan. Wajib untuk dia belajar tentang semua ini. Okey. Maka nifas ini apa? Darah nifas ini apa? Nifas ini, maksud darah nifas ini ialah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah selesai melahirkan bayi ataupun bakal bayi sebelum berlalu 15 hari daripada kelahiran. Okey, Alah ulang balik Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah selesai melahirkan bayi ataupun melahirkan bakal bayi, yang di mana darah itu keluar sebelum berlalu je 15 hari selepas kelahiran. Okay, jangan risau, nanti Alah akan lalu satu persatu, Alah akan terangkan apa definisi nifas. Okay, itu tadi tu definisi nifas. Okey. So tadi kita dah cerita kaedah umum nifas kan. Majah tadi waghalibuhu arba'una yawman wa aktsaruhu situna yawman. Okay, sekarang ni kita masuk rumus nifas. Rumus nifas ni maksudnya apa? Setelah cerita kita kata macam dia perlu ada semua ni barulah kita boleh katakan darah tu darah nifas. Ada 4 perkara. Ada 4 rumus. Kena ada keempat-empat perkara ni, cukup empat-empat perkara ni, maka barulah kita boleh katakan dia sebagai darah nifas. Dia punya ni lebih kurang je. Poin dia lebih kurang je macam definisi nifas tadi. Okay, rumus nifas yang pertama, darah yang keluar setelah kelahiran bayi atau bakal bayi. Itu rumus yang pertama. Darah tersebut keluar setelah kelahiran bayi ataupun bakal bayi. Itu rumus yang pertama. Maka darah tersebut perlulah keluar setelah kelahiran bayi. Ini semua orang tahu. Bakal bayi ni maksudnya apa? Bayi yang tak jadi bayi. Ataupun kita kata yang gugur tu lah. Yang gugur tu. Jadi, dia tak limited kepada bayi sahaja. Kalau darah tu keluar, kalau ada darah keluar daripada kemaluan seorang wanita, yang di mana keluarnya darah itu selepas melahirkan ataupun kita bagi melahirkan. Apa kita panggil istilah dia? Mengeluarkan lah. Atau kita panggil melahirkan jugalah. Melahirkan sebagai contoh jalil yang tidak menjadi bayi. Dia tak menjadi bayi. Ada orang yang gugur lah setelah cerita. Kemudian keluar darah selepas tu. Maka dikira nifas juga. Kiranya dia bukan limited kepada bayi sahaja. Jalil yang gugur pun kita kira kalau keluar darah sebelum tu, kalau keluar darah selepas mengeluarkan jalil yang gugur tersebut, itu pun masih dikira nifas. Okey, itu syarat pertama. Itu rumus yang pertama. Darah keluar setelah kelahiran bayi ataupun bakal bayi. Yang kedua, darah tersebut keluar selepas selesai je kelahiran. Darah tersebut keluar setelah selesai je kelahiran. Darah yang keluar ketika melahirkan, kita tak bagi nifas lagi. Darah yang keluar setelah selesai melahirkan tu, itulah dia kita bagi nifas. Contohlah kan, contoh melahirkan kembar kan. So, satu bayi dah keluar dah. Kembar dua. So, satu bayi dah keluar dah. Lagi satu bayi ada dalam lagi. Dah keluar darah time tu. Itu nifas ke? Belum lagi, itu masih lagi kita tak kira nifas. Dah keluar bayi yang kedua itu, kemudian darah yang keluar selepas itu yang kita panggil nifas. Okay. Itu rumus yang kedua. Selesai je kelahiran. Darah yang keluar setelah selesai je kelahiran. Kemudian rumus yang ketiga, darah keluar sebelum berlalu 15 hari dari kelahiran tersebut. Darah tersebut perlulah keluar sebelum berlalu 15 hari selepas kelahiran. Itu.
darah tersebut keluar sebelum berlalu 15 hari dari kelahiran. Jadi melahirkan, ketika melahirkan tu tak keluar darah kan. Selepas melahirkan tu tak ada darah. Biasa kalau untuk kes melahirkan bayi, biasa aja berdarah lah kot kan. So ini katakanlah kita dia melahirkan tu, dia mengeluarkan tu bayi yang gugur kandungan dia kan. Tak ada keluar darah kan. Tiba-tiba 10 hari selepas dikeluarkan bayi yang gugur kandungan tu, dikeluarkan janin yang gugur tu, 10 hari selepas tu keluar darah. Nifas ataupun bukan? Jawapannya nifas. Kerana masih lagi belum berlalu 15 hari. Bila dah berlalu selepas 15 hari daripada kelahiran tu, selepas 15 hari daripada kelahiran tu keluar darah. Maka darah tersebut bukan darah nifas. Jadi sebagai contoh je, kalau selepas dia melahirkan tu tak keluar darah, berlalu 15 hari, masuk hari ke-16 selepas dia mengeluarkan tu, selepas dia melahirkan tu keluar darah. Nifas ke? Bukan. Jawapannya bukan. Okey, itu rumus yang ketiga. Kemudian rumus nifas yang keempat. Rumus nifas yang keempat, darah keluar tidak lebih 60 hari dari saat kelahiran tersebut. Darah keluar tidak lebih 60 hari dari saat kelahiran tersebut. Okey. Jadi, kalau lebih keluar darah tersebut, lebih untuk 60 hari, dia jadi apa? Dia boleh jadi nifas bercampur dengan istihadah, bercampur dengan haid. Dia boleh jadi bercampur semua tu. Kalau dah lebih 60 hari, dia bukan pure nifas je. Dia boleh jadi bercampur. Untuk perbahasan tu kita akan bincang lepas ni. Okey. Ini boleh masukkan dalam kefahaman. Ini lagi satu poin yang nak cakap. Ini perlu faham juga. Sepanjang nifas itu, sepanjang berlaku je darah nifas itu, terputus je keluar darah, itu tidak boleh lebih 15 hari. Apabila terputus, tempoh, apabila lepas, apabila tempoh terputus je keluar darah tu lebih daripada 15 hari, maka wanita tersebut tidak dikira nifas dah. Dia dah kira dah tak nifas lah. Tapi kalau sebagai contoh je, dalam tempoh di nifas tu ada terputus sekejap selama bawah 15 hari, katakan 10 hari, kemudian lepas 10 hari tu keluar balik darah, ah, itu dikira nifas ke? Masih lagi dikira nifas. Selagi mana belum lebih tempoh 60 hari tu, itu masih lagi dikira nifas. Tapi contoh, katakan nifas ni dah keluar untuk dalam tempoh 10 hari, contoh 10 hari. Kemudian terputus, tak keluar darah untuk masa 10 hari. Kemudian masuk hari seterusnya tu, masuk hari ke seterusnya tu, 21, hari ke-21 tu, keluar balik darah. Itu kira darah nifas ke? Ya, masih lagi dikira darah nifas. Sebab terputus dia keluar darah tu, dia tidak lebih 15 hari lagi. Kalau contoh, dah keluar darah 10 hari. Kemudian terputus darah tu, dah tak keluar dah selama 15 hari. Masuk hari ke-26. Masuk hari ke-26 tu, ada keluar darah baru. Keluar darah balik kan. Dikira nifas ke? Itu tidak dikira nifas dah. Sebab dah terputus keluar darah itu selama 15 hari. Itu penting. Itu poin yang penting juga untuk kita tahu. Okay, contoh. Okay, bukan contoh. Ini kefahaman. Ini macam mana kita nak kira tempoh nifas. Ini kita macam mana nak kira tempoh nifas tu. Katakan. Uh, Seorang tu melahirkan, kemudian keluar darah selama 10 hari. Kemudian, dah keluar darah selama 10 hari, berhenti jap 10 hari. Hari pertama hingga 10 keluar, kemudian hari ke-11 ke hingga 20, dia berhenti, dia stop. Kemudian hari ke-21 ke 30 tu, dia keluar balik darah. Maka, tempoh nifas tu, kita nak kata 30 hari ataupun 20 hari. Mana satu?
kita nak kata tempoh nifas tu kita campurkan 10 hari yang keluar tambah lagi 10 hari yang keluar tak termasuk tempoh yang berhenti tu, ataupun kita campurkan sekali tempoh 10 hari yang berhenti tu. Mana satu? Jawapannya kita perlu campurkan. Nak kira tempoh nifas ni kita perlu campur sekali-sekali tempoh yang kita berhenti tu. Tempoh yang berhenti tu. Jadi macam contoh tadi, 10 hari pertama keluar, jadi 10 hari tu pasti apa kira tempoh nifas lah. Kemudian ada 10 hari berhenti kan. Maka ada 10 hari berhenti tu masukkan sekali dalam tempoh nifas. Kiranya termasuk juga dalam tempoh nifas. Kira juga walaupun tak keluar 10 hari. Kemudian 10 hari lagi keluar. Kira juga 10 hari keluar. Kemudian kalau dah lepas 10 hari tu, dah lepas 30 hari tu, kemudian dia suci. Suci dia tu 15 hari. 15 hari ataupun lebih ke atas kan. Maka dah kira habislah tempoh nifas ni dah kira habis. Dia dah kira bebas daripada nifas. Tapi kalau contoh untuk hari ke-30 tu, dia suci jap untuk masa 10 hari sampai ke hari 40. Kemudian hari ke-41 tu, dia nifas, dia keluar darah balik. Kira nifas, masih lagi dikira nifas. Masih lagi dikira nifas. Macam tu. Okey. Jadi, itulah. Itu sedikit penjelasan berapa-berapa tentang perkara-perkara asas yang kita perlu tahu untuk nifas. Jadi, tadi rumus nifas, ulang-ulang balik, ada 4 tadi yang kita cerita tadi. Darah keluar setelah kelahiran bayi atau bakal bayi. Kemudian yang kedua, darah keluar setelah selesai dia kelahiran. Kemudian yang ketiga, darah keluar sebelum berlalu 15 hari dari kelahiran. Dan yang keempat, darah keluar tidak lebih 60 hari dari saat kelahiran. Okey, sekarang ni kita akan masuk pada istihadah. Darah istihadah yang melibatkan nifas. Sebelum ini kita dah bincang istihadah sughra dan kubra, itu melibatkan haid. Kita dah bincang pada sesi semalam dan sesi kemarin tentang istihadah sughra dan istihadah kubra. Itu ialah istihadah yang melibatkan haid. Hari ini kita akan berbincangkan tentang istihadah yang melibatkan nifas. Okey. Jadi pada nifas, hanya ada istihadah kubra. Pada nifas hanya ada istihadah kubra. Dan tidak akan faham seseorang tentang istihadah nifas ini kecuali dia memahami terlebih dahulu istihadah haid. Jadi tidak akan memahami seorang berkenaan istihadah nifas ini kecuali dia dah faham dulu istihadah haid. Jadi in case ada siapa yang masih lagi tidak kurang faham ataupun uh, tak belajar lagi tentang istihadah haid, itu perbincangan tu kita dah lalu dah pada sesi semalam dan kemarin. So kalau contoh apa yang Ala cerita-ceritakan hari ini tak faham kan, so nanti boleh tengok balik video semalam dan kemarin, fahamkan betul-betul dulu. Lepas tu baru tengok balik yang akan kita bincangkan hari ini. Sebabnya istihadah nifas ini, istihadah kubra pada nifas ini dia tak susah pun. Kalau kita dah faham istihadah pada haid. Okey. Jadi apakah syarat istihadah kubra untuk nifas? Apakah syarat untuk kita katakan istihadah nifas? Istihadah kubra pada nifas ni. Syarat yang pertama boleh catat, tempoh darah keluar lebih 60 hari. Tempoh darah keluar lebih 60 hari. Tempoh darah keluar lebih 60 hari. Dan tadi adalah bagi tahu dah, Ala dah ajar dah kan cara nak kira tempoh darah tu macam mana, tempoh keluar, tempoh nifas tu macam mana kan. Maksud tempoh tu kiraan ni macam kiraan yang tadi tu. Okey, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, hari ke-60, hari keluar darah yang ke-60 tu dan hari ke-61 bersambung. Bersambung. Maksudnya hari ke-60 tu keluar darah, tempoh hari ke-60 tu keluar darah. Kemudian pada hari ke-61 pun dia keluar darah agak. Dia tak ada skip sehari. Dia tak boleh skip 24 jam. Maksudnya tak boleh hari ke-60 keluar darah, kemudian hari ke-61 tak keluar darah, hari ke-62 baru keluar darah. Maka itu tidak dikira istihadah kubra. Bukanlah dikira istihadah kubra nifas yang kita nak bincang sekarang ni. Jadi istihadah kubra nifas yang kita cerita sekarang ni, syarat pertama ni, tempoh darah lebih daripada 60 hari, tempoh darah lebih daripada 60 hari. Syarat yang kedua ialah hari 60 dari 61 bersambung. Ataupun kita kata berturut-turut mualat.
Dan pada nifas jika tempoh keluar nifas lebih daripada 60 hari, maka seperti yang anda cakap tadi telah bercampur nifas, istihadhah dan haid. Ada semua tu. Dia dah bercampur. Okey. Jadi macam mana kita nak tentukan bila waktu nifas, bila waktu haid dan bila waktu istihadhah? Macam mana kita nak tahu? Ha, Cara nak tahu dia, kepada siapa yang kalau dia dah belajar sebelum ni, cara nak tentukan istihadhah haid untuk istihadhah kubra untuk haid, lebih kurang macam tu lah cara dia. Dia lebih kurang sama je. Cuma untuk sini kita tukar number dia je. Kita tukar nombor dia je. Okey. Cara nak tahu, cara nak tahu mana bila bila tempoh kita nifas, bila tempoh kita haid, bila pula tempoh kita istihadhah. Nak tahu tu, cara dia ni terbahagi kepada 3. Dia untuk 3 orang. Ada 3 jenis. Pertama, cara yang pertama ialah bagi wanita yang belum pernah haid dan belum pernah nifas. Ini cara yang pertama. Ini jenis cara yang pertama. Cara yang pertama ini digunakan bagi wanita yang belum pernah haid belum pernah nifas. Okey, kemudian cara yang kedua, cara yang kedua ini bagi siapa? Bagi wanita yang belum pernah nifas tapi pernah haid. Tapi pernah haid. Kemudian yang ketiga, bagi siapa? Bagi wanita yang pernah haid dan juga pernah nifas. Itu jenis cara yang ketiga. Okey. Jadi, cara yang pertama, ah, belum pernah ini bagi wanita yang belum pernah haid dan belum pernah nifas. Jadi, macam mana kita nak tentukan? Maka first nak tentukan nifas dia itu, ah, katakan, so bila dah nifas ni, maksudnya tempoh darah dia tu keluar dah lebih 60 hari lah kan? Okey. Jadi nifas dia tu berapa hari? Nifas dia itu kita ambil waktu bila? Sebab wanita yang ini dia belum pernah nifas lagi. Sebelum ni dia tak pernah nifas. Maka kita ambil, kita tengok balik kaedah umum, kita tengok waghalibuhu arba'una yauman. Tempoh kebiasaan dia untuk nifas ini 40 hari. Maka kita ambil 40 hari. Kita ambil waktu 40 hari itu. Okey, kemudian dah 40 hari tu, kemudian ada lepas 40 hari tu kan, kita katakanlah tempoh darah dia keluar total semuanya 70 hari kan. Kita katakan tempoh darah dia keluar total 70 hari kan. Ataupun bolehlah kita kata 70 hari kan. Maka 40 hari yang pertama tu okey, kita tahu itu nifas. Kemudian macam mana pula? Tambah 15 hari. 15 hari tu apa? 15 hari tu kita ambil 15 hari suci. 15 hari suci. Sebab minimum waktu suci, minimum jarak suci, jarak tempoh suci antara nifas dan haid ialah 15 hari, betul tak? Jadi 15 hari tu ialah hari yang kita katakan suci. Jadi darah yang keluar daripada hari ke-51, daripada hari ke-41 silap, daripada hari ke-41 sehinggalah ke hari yang 55 itu, tu darah apa yang keluar tu? Itu kita katakan dia sebagai istihadhah. Itu ialah istihadhah. Kemudian, betul kan? 40, 50, betul lah 55. Kemudian, dah ada tempoh suci 15 hari tu, kemudian yang baki je tu darah apa pula? Ada hari ke-56 tu, dia punya dia apa pula? Itu selepas itu kita katakan dia haid. So berapa lama tempoh dia haid tu? Kita nak tahu macam mana? Tempoh haid dia tu disebabkan wanita ini dia tak pernah haid lagi. Dia tak tahu lagi kebiasaan haid dia. Maka kita ambil tempoh kebiasaan haid. Kita tengok ke atas tu, dia kata apa tempoh kebiasaan haid.
Kebiasaan dia haid ni waghalibuhu sittun aw sab'un. Ah, Tempoh kebiasaan haid ni kebiasaan dia 6 hari ataupun 7 hari. 6 hari ataupun 7 hari. Maka katakanlah kita ambil 7 hari. Katakanlah kita ambil 7 hari. Maka 7 hari selepas itu, sampai hari ke-55 tu, 7 hari selepas itu kita katakan dia haid. Kita katakan dia haid. Kemudian untuk haid kita akan pakai talazum 30 hari dan kita akan pakai talazum 1 bulan. Kita akan pakai talazum 1 bulan. Contoh kalau kita kata haid wanita ini kita kata kalau macam sekarang kes dia 7 hari. Maka dia punya tempoh suci dia itu 23 hari. Macam tu. Contoh lain kalau kita kata sebab talazum dia 1 bulan, 30 hari. Jadi bila wanita itu kita kata haid dia 7 hari, maka kita katakan tempoh suci dia ialah 23 hari. Lepas tu contoh kalau kita katakan wanita ini haid dia kebiasaan dia 12 hari. Maka talazum 30 hari je. Waktu suci, tempoh suci je kita katakan ialah 20, 20. 30 tolak 12? 18. Maka kita katakan ah, tempoh suci dia tu 18 hari. Macam tu. Dia perlu ada talazum 1 bulan. Maka begitulah untuk kes kali ni. Begitulah dia untuk kes kali ni. Kes kali ni pun sama. Tadi kita dah ambil, kita dah kata wanita ini haid dia 7 hari. Wanita ini dah haid dia 7 hari. Maka tambah lagi 23 hari. 23 hari tu ialah waktu suci dia. Kemudian dan begitulah ke atas. Selagi mana darah dia tu berterusan keluar, begitulah cara kira je. 7, kemudian 7 haid, kemudian 23 suci. 7 haid, 23 suci. 7 haid, 23 suci. Macam itulah dia punya ke atas, kiraan ke atas dia. Selagi mana wanita itu berterusan keluar darah. Macam tu. Jadi ala ulang balik, cara kita nak kira ni. Ini bagi wanita yang belum pernah haid dan belum pernah nifas. Macam mana dia punya ni? Untuk tempoh haid, untuk tempoh nifas kita ambil kebiasaan 40 hari. Maka 40 hari itu dikira nifas. Kemudian tambah 15 hari. 15 hari ini kita ambil sekurang-kurang waktu suci di antara haid dan nifas. Perlu ada gap 15 hari. Jadi 15 hari itu darah yang keluar selama 15 hari itu pada hari 41 hingga 55 keluar tu darah itu ialah istihadah. Kita bagi istihadah. Jadi solat waktu pada ketika ini, solat-solat pada hari ini 15 hari ni perlu diqada ke? Jawapannya perlu kita qada kerana ketika ini kita keluar darah yang kita keluar ialah darah istihadah. Maka pada darah yang keluar pada tempoh ini 15 hari ni kita perlu qada. Solat-solatnya perlu qada. Kemudian dah ada suci 15 hari tu, tambah pula dengan waktu kebiasaan haid. Sebab wanita ini dia belum pernah haid, dia tak ada kebiasaan dia sendiri. Maka kita ambil waktu kebiasaan haid 7 hari. Maka tambahlah 7 hari untuk wanita ini. Bagi 7 hari lah. 7 hari itu dikira sebagai wanita ini haid. Dia agak haid. Maka kalau ada solat tertinggal pada waktu ini perlu diqada ke? Tidak perlu kerana ketika ini dia dikira haid. Kemudian dah ada 7 hari tu, tempoh suci dia, kita ambil talazum 1 bulan. Kita seimbangkan 1 bulan. Maka kita kira tempoh suci dia ialah 23 hari. Maka 23 hari, sepanjang 23 hari tu kalau dia keluar darah lagi, kita katakan dia istihadah. Ketika itu dah perlu solat dah. Dan begitulah ke atas kan. Kalau tak berhenti-berhenti lagi keluar darah je kan. Dah suci 23 hari dah. Keluar darah lagi kan. Dah 23 hari suci, still keluar darah lagi pada esok je, maka esok je tu dah dikira haid. Ambil masa 1 minggu lagi. Ambil masa 1 minggu, kita kira haid. Kemudian tak berhenti lagi pada waktu suci tu 23 hari lagi. Dah macam itulah ke atas. Okay, ini untuk wanita yang, maaf ya ambil masa sikit, dan nak habiskan malam terus. Tapi insyaAllah lepas ni dia makin mudah. Sebab kalau dah faham yang ni, insyaAllah lepas ni kita dah
dah boleh catch up lah untuk lepas ni bercerita. Okay, so tadi tu untuk wanita, golongan wanita yang belum pernah haid dan belum pernah nifas. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua ialah wanita yang belum pernah nifas tapi dia pernah haid. Dia belum pernah nifas tapi dia belum belum pernah nifas tapi dia pernah haid. Okay, untuk wanita yang macam ni, dia belum pernah nifas kan. So belum pernah nifas, so kes dia sama macam tadi, kita ambil kebiasaan nifas, 40 hari nifas, okay macam tu. Kemudian dia dah pernah haid. Okay, so kita tanyakan kepada dia, apakah kebiasaan haid dia? Biasa haid anti ni berapa? Biasa haid berapa lama? Kita katakan 10 hari, kita katakan 10 hari. Maka ambillah masa 10 hari tu. Okey, jadi contoh ah, selepas apa? Selepas melahirkan keluar darah. Okey, so 40 hari keluar darah. Maka 40 hari tu dikira nifas. Kemudian tempoh suci, tempoh suci dia tu, tempoh suci dia tu macam mana? Tempoh suci pun sama macam tadi 15 hari. 15 hari tu kita katakan dia sebagai tempoh suci. Maka darah yang keluar ketika tempoh 15 hari itu ialah istihadah. Maka solat yang ditinggalkan ketika itu perlulah diqada. 15 hari. Okay, kemudian dah habis 15 hari suci tu, kita panggil apa pula? Itu selepas itu dikira haid. Maka selepas itu dikira haid. Maka berapa lama haid tu? 10 hari. 10 hari. Sebab kebiasaan dia 10 hari kan? Tadi kita ambil 7 sebab dia tak ada kebiasaan haid. Jadi kita guna yang umum punya kebiasaan 7. Tapi wanita ini punya kebiasaan haid 10 hari kan? Okay, maka tambah lagi 10 hari haid. Maka 10 hari selepas itu dianggap haid. Kemudian tempoh suci dia, tempoh suci untuk selepas haid tu, kita pakai talazum 1 bulan. Macam kita cakap ni, talazum 1 bulan. So kalau 10 hari haid, maka tempoh yang kita anggap suci, tempoh yang kita anggap suci tu berapa lama? 20 hari. 20 hari. Maka 20 hari ke atas tu, kita anggap itu sebagai tempoh suci. Maka darah yang keluar pada tempoh 20 hari ke atas tu, 20 hari tu, darah yang keluar pada tempoh 20 hari tu dikira istihadah. Pada ketika itu dah perlu solat dah. Macam tu. Jadi contoh ulang balik 40 hari pertama tu dikira nifas. Kita ambil tempoh kebiasaan sebab dia tak pernah nifas lagi sebelum ni. Okey. So 40 hari itu nifas. Okey. Jadi bila dah 40 hari itu nifas, kemudian perlu ada jarak suci antara haid dan nifas. Pada minimum dia 15 hari. Maka 15 hari seterusnya dikira tempoh suci. Darah yang keluar ketika itu dikira istihadah. Maka hari yang ke 41 sehingga hari ke 55 itu kita dah kira dia sebagai tempoh suci. Darah yang keluar ketika itu ialah istihadah. Kemudian dah suci itu, darah yang keluar pada hari ke 56 tu dikira apa? Dikira darah haid. Maka berapa lama tempoh haid dia ini? Kita ambil tempoh kebiasaan wanita itu haid. Sebab wanita itu dah pernah haid. Maka daripada hari ke 5, maka wanita punya tempoh kebiasaan haid ialah 10 hari. Maka daripada hari ke 56 sehinggalah ke hari ke 65. Di hari ke 56 sehinggalah ke hari ke 65. Kemudian tak berhenti-berhenti lagi keluar darah kan? Tak berhenti-berhenti lagi keluar darah. Maka tempoh suci dia berapa lama? Kita ambil talazum 1 bulan, tempoh suci dia 20 hari. Tempoh suci 20 hari. Maka sepanjang 20 hari tu darah yang keluar dikira sebagai istihadah. Perlu solat. Begitu. Okey, itu untuk bagi yang belum pernah nifas dan tapi dia pernah haid. Okey, yang ketiga pernah haid dan pernah nifas. Jadi rasanya semua dah boleh faham dah kot. Kalau faham tadi, insya-Allah yang sekali kita dah boleh faham kan. Jadi macam mana nak kira tempoh dia? So dia dah pernah nifas, kita tanyakan kepada dia, kebiasaan dia nifas berapa lama? Katakan dia kata sebelum ni nifas 20 hari. Maka kita ambillah tempoh nifas itu 20 hari. Kemudian tanyakan kepada dia, kebiasaan haid bila berapa lama? Katakanlah dia kata 10 hari. Maka ambillah tempoh haid itu 10 hari. Jadi tempoh kebiasaan nifas dia kita katakan 20 hari, kemudian tempoh haid dia kita katakan 10 hari. Maka macam mana nak kira? So selepas kelahiran 20 hari yang pertama itu ialah nifas. Kemudian tempoh suci antara haid dan nifas 15 hari. Maka pada hari ke 21 sehinggalah ke hari ke 35 itu ialah hari itu ialah kita kata tempoh suci. Darah yang keluar ketika itu ialah darah istihadah. Nanti perlu diqada. Nanti perlu diqada solat pada tempoh tersebut. 15 hari tempoh tersebut nanti solat perlu diqada. Kemudian dah masuk hari ke 36 tu darah masih lagi keluar. Darah tersebut darah apa? Darah haid.
berapa lama tempoh dia haid tu, ikut kebiasaan dia. Untuk kes ini wanita tu kata 10 hari. Maka 10 harilah tempoh haid dia daripada hari ke-35 sehinggalah hari ke ep daripada hari ke-36, daripada hari ke-36 sehingga ke hari ke-45. Lepas tu tempoh suci, masih lagi keluar darah kan. Masih lagi keluar darah selepas itu. So tempoh suci dia, kita ambil macam tadi talazum 1 bulan. Maka 10 hari kita 10 hari 10 hari dah tempoh haid, maka 10 30 tolak 10, ada 20. Maka 20 hari tu dikira tempoh suci. Maka sepanjang tempoh suci 20 hari tu ada darah yang keluar, darah tu dikira apa? Darah istihadah. Ha, begitu. Wallahu ta'ala alam wa a'lam. Jadi itulah dia